Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada petang ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufik dan limpah rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menjadikan kita ni termasuk di kalangan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga termasuk di kalangan orang yang datang dalam majlis ilmu, menuntut ilmu. Sesungguhnya antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya, tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan pada seorang itu, Allah Subhanahu wa taala mentaufikkannya untuk melaksanakan kebaikan. Dan di antara kebaikan-kebaikan yang banyak itu, yang paling besar sekali adalah iaitu Allah Taala beri taufik seorang itu untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Kerana tidak ada amalan yang paling salih, amalan yang paling baik selepas amalan fardu daripada menuntut ilmu, seperti Imam Muhammad rahimahullah ta'ala. Dan kemuliaan sesuatu ilmu itu bergantung kepada apakah subjek yang dipelajari. Inna syarafal ulum bi syarafil ma'lum, kata para ulama. Kemuliaan sesuatu ilmu itu adalah pada kemuliaan subjek dia. Dan subjek yang kita sedang pelajari adalah subjek berkenaan dengan Nabi SAW, iaitu akramu khalqillah, makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia sekali. Bahkan Sayyidu waladi Adam, iaitu penghulu sekalian anak Adam. Jadi semestinya subjek kita adalah Nabi Muhammad SAW, dan semestinya itu adalah subjek yang termulia selepas Allah Azza wa Jalla, selepas kalamnya, selepas Al-Quran Al-Karim, iaitu belajar sunnah Nabi SAW. Dan antara cara kita mengenali Nabi SAW adalah dengan kita membaca, selain daripada baca hadis Nabi, kita membaca sirah-sirah Nabi, membaca sirah perjalanan hidup Nabi SAW. Seperti kita ucapkan dalam awal-awal kuliah dahulu, seperti kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kita mengajar anak-anak kami sirah, sebagaimana kami mengajar anak-anak kami Al-Quran. Maksudnya para sahabat dahulu mengajar anak-anak mereka sirah sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran. Kerana mengajar sirah ni adalah pengajian yang tidak sepatutnya terhenti ketika dia berumur 12 tahun dia belajar sirah ketika selama tidak sepatutnya seperti itu. Sirah yang diajar di sekolah rendah ialah sirah yang peringkat asas untuk kenal Nabi sebagai asas. Kemudian patutnya seorang penuntut ilmu, seorang pecinta Nabi Muhammad SAW, seharusnya dia meningkatkan lagi tahap pengetahuannya terhadap sunnah Nabi SAW agar bertambah kecintaannya kepada Nabi SAW. Dan tidak ada cara lain untuk menambah kecintaan, melainkan kita kena selalu menyebutnya. Seperti kata ulama salaf, iaitu apabila kita mencintai sesuatu, kita akan banyak menyebutnya. Dan di antara menyebut-nyebutnya adalah menyebut sirah Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahmatullah, kita terakhir sekali tajuk kita masih lagi berbincang berkenaan dengan perang Tabuk. Dan di akhir-akhir kisah perang Tabuk ini dikisahkan bagaimana Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Nabi yang tidak ikut pergi berperang, di perang Tabuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menghukumnya dengan memboikotnya, dengan memerintahkan Nabi SAW dan seluruh para sahabat untuk memboikotnya selama 50 hari. Dan akhirnya kerana kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan ketegasan di dalam mempertahankan akidahnya apabila telah ditawarkan dengan tawaran yang sangat menarik daripada Raja Ghassan, Raja Kristian di situ, untuk meninggalkan Madinah dan bersekutu dengan mereka. Dia sabar di atas dugaan tersebut, sabar menerima hukuman Nabi SAW. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang menjelaskan, yang membebaskan dia, ataupun yang menjelaskan bahawa taubat dia telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kata Ka'ab di akhir kisah tersebut, kalau kita masih lagi ingat, iaitu kata Ka'ab, tidak ada hari yang paling bahagia bagiku setelah hari aku masuk Islam daripada hari ini, iaitu ketika hari turunnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan bagaimana Allah Taala telah menerima taubat Ka'ab bin Malik ini kerana kejujuran dia kepada Nabi SAW. Sebab itulah Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dan jadilah kamu di kalangan as-sadiqin, orang yang jujur, benar di dalam ucapan. Maka hari ini kita sambung lagi kisah seterusnya. Uthman bin Sa'id Ad-Darimi mengatakan, jadi Imam Ad-Darimi, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ma'ruf dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi, mengatakan bahawa Abdullah bin Salih, okey, menceritakan kepada kami, dia mengatakan Muawiyah bin Salih menceritakan kepada aku daripada Ali bin Abi Talhah daripada Ibnu Abbas dalam tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dan yang lainnya mengakui dosa-dosa mereka yang bercampur antara amalan yang salih dan lainnya amal keburukannya. Itu oleh sebagian manusia ni, ada sebagai orang yang beriman, dia di atas kelemahan imannya, dia ada buat salih tapi ada juga buat dosa. Macam yang berkata ni lah, macam yang sedang berbicara dengan tuan-tuan semua ni lah, ada buat juga amalan bagus tapi pada sama juga ada juga buat dosa-dosa, maksudnya bercampur. Ibnu Abbas mengatakan mereka berjumlah 10 orang yang telah melanggar perintah Rasulullah SAW untuk turut dalam perang Tabuk. Ketika Rasulullah SAW tiba daripada Tabuk, 7 dia orang di antara mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Sebab apa? Sebagai tanda penyesalan. Mereka sendiri yang ikat diri mereka di masjid. Bukan Nabi suruh. Mereka sendiri yang ikat. Dan Nabi SAW melewati mereka. Dia lalu kat mereka. Dia pulang dari masjid. Ketika beliau SAW melihat mereka, baginda SAW bersabda, siapakah orang yang telah mengikat diri mereka di masjid-masjid ni? Siapa orang yang pergi ikat diri kat tiang-tiang masjid? Para sahabat menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan rakan-rakannya. Mereka telah melanggar perintah anda, wahai Rasulullah, lalu mengikat diri mereka sendiri, sehinggalah Nabi SAW lalu sehingga Nabi SAW membebaskan dan menerima uzur mereka. Maksudnya penyesalan mereka tak ikut pergi perang Tabuk tu, lalu mereka ikat diri mereka sebagai tanda mereka tu bertaubat daripada apa yang mereka telah lakukan. Akhirnya Nabi SAW pun menerima taubat mereka, menerima uzur mereka. Nabi SAW bersabda, Nabi sambung lagi, Nabi bersumpah, wa ana uqsim billah, aku bersumpah di atas nama Allah, la utliquhum wa la a'dhiruhum hatta yakuna Allahu huwa alladhi yutliquhum. Demi Allah, aku bersumpah di atas nama Allah, aku tak akan membebaskan mereka dan tidak menerima uzur mereka sehinggalah Allah Ta'ala yang melepaskan mereka. Okey? Yutliquhum. Raghibu anni wa takhallafu anil ghazwi ma'al muslimin. Mereka menolak perintahku dan melanggar perintah untuk turut serta bersama dalam peperangan bersama kaum muslimin. Okey. Cuba tengok letak kaki bawah ni, tuan-tuan, ada perkara yang menarik pada Ka'ab bin Malik ini. Ulama berargumen dengan hadis ini dengan sangat banyak faedah. Di antaranya bolehnya seseorang bersumpah tanpa diminta bersumpah. Demi Allah, dia Nabi sebut. Dan seterusnya, berharap pengampunan ke atasnya. Boleh.
bantahan terhadap ribah, iaitu mengumpat. Mengisolir pelaku bid'ah. Ini poin yang kita nak ni. Mengisolir maksudnya hajar ahli bid'ah. Iaitu mengisolir pelaku bid'ah, iaitu memboikot ahli bid'ah. Disunnahkannya saat sunnah bagi seorang yang solat sunnah. Disunnahkan solat sunnah bagi seorang yang baru tiba perjalanan jauh. Ini sunnah Nabi SAW. Kalau kita balik pada musafir, kita solat sunat 2 rakaat di masjid. Okay. Betul kan tu? Disunnahkannya, bukan sat sunnah tu, solat sunnah bagi seorang yang baru tiba dari perjalanan jauh. Itu sunnah Nabi SAW. Bila Nabi balik ke musafir, Nabi akan solat sunat 2 rakaat di masjid. Kalau tak boleh, solat sunat di rumah. Yang afdal ni solat sunat di masjid dahulu. Jadi yang sunnah, yang sahih, bukan solat sunat nak keluar musafir. Yang lebih warid daripada Nabi SAW, yang lebih sahih riwayatnya adalah solat sunat pulang daripada musafir. Bukan solat sunat nak pergi musafir. Solat sunat yang pulang daripada musafir. Disunahkannya untuk pertama kali adalah masuk ke masjid. Nampak tak tu? Nampak? Disunahkannya untuk pertama kali itu disunahkan kalau kita balik dari musafir yang jauh, kita singgah masjid dulu. Masjid kawasan kita lah maksudnya. Iaitu hukum sesuai dengan keadaan zahir. Eksplisit ni tak boleh pula, iaitu Ka'ab kan? Ka'ab bin Malik dihukum berdasarkan hukum yang zahir. Dia tak pergi perang walaupun hatinya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia dihukum tak? Dihukum. Kerana apa zahirnya? Zahirnya dia tak pergi perang. So dia menerima uzur tadi, kisah tadi. Keutamaan kejujuran iaitu Ka'ab bin Malik sebabkan dia jujurlah Allah Ta'ala menerima taubatnya. Sedangkan orang munafik pada masa tu, mereka semua bagi pelbagai alasan dan Nabi terima alasan mereka. Dan Nabi tak marah mereka pun. Sebab Nabi kok secara zahir. Dia kata dia sakit apa semua. Sama juga masa kita. Ya, kadang-kadang kita pun secara zahir. Kan? Kita nampak ada katakanlah kita ada anak murid. Anak murid seorang ni tak buat kerja rumah. Walaupun dia pelajar yang baik. Jadi kita hukum dia. Kenapa tak buat kerja rumah? Ada seorang lagi tak buat kerja rumah tapi dia tipu kita. Ustaz, saya ada masalah, mak saya sakit. Kita hukum secara zahir tak? Kita hukum secara zahir. Tetapi dari si kejujuran ni, orang ni lagi jujur. Tapi disebabkan kita, umat Islam ni diperintahkan untuk menghukum secara zahir. Itulah kata Ka'ab bin Malik. Kata, kalau aku tipu sekalipun, nescaya Allah Ta'ala akan membongkar penipuan aku. Aku boleh tipu Rasulullah SAW, tapi Allah Ta'ala akan bongkar penipuan aku. Macam tu juga kita kata Allah. Kalau kita tipu diri kita sendiri, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Aku tak larat lah Qiyamul Lail. Dia tipu diri sendiri sedangkan dia larat. Aku tak mampulah untuk pergi berjihad fisabilillah, berkorban, atau bekerja untuk Islam, tak mampu, duit tak cukup. Sedangkan Allah Ta'ala tahu duit cukup. Jadi ini yang hakikat yang berlaku pada zaman sekarang. Mereka tak jujur. Betul, kudu ma'asah dikit. Ini kata masyarakat kami. Antara satu benda lah yang akan membantu kita nak wafat nanti ialah kejujuran kita dengan Allah Ta'ala. Kita mungkin kurang amal. Macam kes Ka'ab bin Malik. Kita mungkin kurang amal. Kita mungkin ada buat dosa. Tapi hendaklah iman kita itu iman yang jujur. Kita betul nak sunnah. Kita betul nak salaf. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita di atas iman, di atas tauhid, kerana kecintaan kita kepada akidah salaf, kerana jujurnya kita betul-betul kita cinta kepada akidah salaf. Macam kes Ka'ab bin Malik. So, pengaruh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya berupa kecintaan kerabat yang dekat. Nampak tak? Berkesan kita taat Allah dan Rasulnya, kerabat yang dekat pun sayang kat kita. Okey? Allahu Akbar. Kat mana poin kat sini tuan Allah? Yang kes Ka'ab bin Malik, bila saudara dia sendiri pun boikot dia. Tapi bila selepas dia telah diterima taubat dia, semua sahabat-sahabat berkumpul untuk mengucapkan tahniah kepada Ka'ab bin Malik. Allahu Akbar. Maksudnya untuk ucapkan tahniah kepada Ka'ab bin Malik sebagai apa? Sebagai tanda gembira seorang sahabat melihat caranya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang sebaliknya, bukan yang sebaliknya.
Nah, okey. Sahabat seterusnya, disenangi menyampaikan khabar gembira ketika baru saja mendapat nikmat. Itu kisah apa tadi? Iaitu para sahabat, dia bila taubat dia sahabat-sahabat itu terus nak sampaikan khabar gembira itu kepada saudaranya. Terus saja nak sampaikan berita gembira itu kepada saudaranya. Nampak tak apa? Dia tak kata itu menunjukkan kejujuran dia dalam bersahabat. Zaman sekarang tak ada orang macam ni. Ada sebab zaman sekarang dia boleh tengok sahabat dia melakukan dosa dan dia buat tak tahu, dia tengok je. Bahkan dia tak tegur pun. Bahkan dia biarkan. Allah, kalau kita ada kawan kita yang tegur kita berkenaan kesalahan kita, kesalahan manhaj, kesalahan fiqh, kesalahan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nak react pula dengan engkau lah alim, aku ni tak ada baca baru-baru bila ada orang tegur berkenaan kesalahan sahabat kita dalam Facebook. Maka ada sebahagiannya merenting, marah. Jangan macam tu dengan Allah. Kata alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyaklah akhi, anda tegur anak pun tak perasan. Nah, mengau rasa sedih. Iaitu apa? Bolehnya merasa sedih kat sini. Afwan, wan difa'il qurbah. Iaitu apa dia? Indifa'il qurbah, iaitu kita tahan rasa sedih. Macam Ka'ab bin Malik kan, bila sedih tu dia buat selamba, dia keluar juga, dia jalan juga. Okey. Seterusnya, wa takhsisul yamin bin niyah. Pengkhususan sumpah dengan niat. Macam mana pula tu? Iaitu dia sumpah nak mengorbankan, dia bersumpah untuk mensedekahkan, bukan mengorbankan, untuk sedekahkan ladang dia. Menjabat tangan bagi seorang yang baru tiba. Itu hadis kisah yang bagaimana lepas dia diterima taubatnya, maka semua sahabat datang dan salam dia. Dan beri menyambutnya, disunahkan dia untuk sujud syukur, iaitu lepas saja Ka'ab bin Malik dengar bahawa dia telah diterima taubatnya, dia terus sujud syukur. Dalam masalah sujud syukur ni, Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan sebut dulu sebelum ni, tapi saya akan sebut sekali lagi juga berkenaan dengan ada sebagian orang, dia ada satu amalan tu, lepas bayang dia sujud, lepas bayang dia sujud, lepas solat dia sujud. Bila kita tanya kat dia, ya akhi, kenapa kamu lepas salam sujud? Dia kata sujud syukur Ustaz. Apa salahnya kalau saya nak bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala? Saya kata alhamdulillah, baguslah kalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi yang sunnahnya, sujud syukur ini bukan dilakukan setiap kali lepas salat. Yang sunnahnya adalah sujud syukur ini adalah bila inda tajdidin ni'mah. Inda tajdidin ni'mah. Ketika Allah Ta'ala, ketika dia mendapat nikmat yang baru. Makan, minum, ini kita syukur dengan sedekah. Kita syukur dengan menggunakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti dalam hadis yang sahih. Pada setiap badan kita ini ada 360 sendi. Hendaklah kita kena sedekahkan bagi setiap sendi ini satu sedekah. Dan cukuplah untuk cover setiap sedekah bagi setiap sendi ini ialah dengan solat duha 2 rakaat. Barakallah. Maksudnya nikmat-nikmat ini perlu disyukuri, betul. Tetapi untuk sujud syukur, sunnahnya adalah ketika inda tajdidin ni'am, ketika nikmat itu diperbaharui. Contohnya, hari ini dapat khabar bahawa anak kita dapat keputusan baik, sujud syukur. Okey, kita dapat khabar bahawa ibu kita selamat, ibu kita negatif COVID, alhamdulillah syukur. Kita dapat tahu bahawa alhamdulillah kita punya syarikat telah berjaya, perniagaan kita telah berjaya dapat seal agreement sekian-sekian. Alhamdulillah, kita sujud syukur. Inda tajdidin niyah, inda tajdidin an-ni'mah, ketika dapat nikmat-nikmat yang baru, barulah kita sujud syukur. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, barakallahu fikum. Jadi pelajaran kita dapat ketika Nabi SAW, disambung lagi, ketika sabda beliau itu disampaikan kepada mereka, maksudnya ketika mula-mula tu, maka Nabi kata, aku takkan lepaskan mereka sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat melepaskan mereka. Mereka berkatakan, kami tidak akan melepaskan diri kami sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala
melepaskan kami. Itu dia kata wa nahnu la nutliqu anfusana hatta yakuna Allahu huwallazi yutliquna. Kami takkan lepaskan sehingga Allah Taala lepaskan. Akhirnya Allah Taala turun ayat tu, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim wa asallahu wajib. Dan yang lainnya mengakui dosa-dosa yang mereka yang bercampur antara amalan salih dan amalan yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan semoga daripada Allah ada sesuatu yang wajib. Jadi kita kena faham tuan. Bila tuan-tuan dengar saja dalam Al-Quran ni kata Ibn Abbas, bila Allah Taala kata la'allakum tattaqun, fa ulaika asallahu an yatuba alaihim wa kana Allahu tawwabar wa kana Allahu aliman hakima. Maka mereka itulah Allah, semoga Allah Ta'ala mengampunkan mereka, maka Allah Ta'ala maha mengetahui. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan. Moga-moga mereka menjadi orang bertakwa. Moga-moga Allah Ta'ala membebaskan. Moga-moga Allah dari Allah adalah benda yang wajib pasti. Wajib pasti. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala innahu huwa tawwabur rahim. Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika ayat tersebut turun, Nabi SAW mengutus seseorang untuk membebaskan mereka dan menerima taubat mereka. Lalu mereka mendatangkan harta benda mereka dan berkata, wahai Rasulullah, inilah harta benda kami yang kami bersedekah dengannya. Mintakanlah ampunan bagi kami. Nampak tak kat situ? Nampak tak kat situ tuan-tuan rahmatullah, macam mana cara nak minta ampun? Dia bawa harta sedekah. Para sahabat faham, iaitu dengan bersedekah itu cara nak dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik tuan-tuan. فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Hadis Nabi SAW. Sesungguhnya sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah adalah cara kita nak menghapuskan dosa-dosa kita. Terimalah. Maka bila bersabda aku tidak bila bersabda aku tidak diperintahkan untuk menerima harta benda kalian. Aku tak diperintah untuk menerima harta benda kalian. Allah Ta'ala kata khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Terimalah dari harta benda mereka wahai Muhammad sebagai sedekah untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Ni nampak tak? Macam mana sedekah itu mensucikan dan membersihkan mereka dari dosa. Kemudian doakanlah mereka wasalli alaihim. Allah berfirman, mintakanlah ampun bagi mereka. Sesungguhnya doa kamu wahai Muhammad menjadi kita fasalli fa inna salataka sakanan lahum. Sesungguhnya kamu punya doa itu sakan. Sakan itu apanya? Penenang jiwa bagi mereka. Lepas tu kita bila antara sunnahnya bila orang sedekah kita doakan. Tapi jangan doakan jadi macam zaman sekarang kadang-kadang dah jadi satu sedikit entah main sedekah tuan dia baca ya Allah itu ampunkan aku ya Allah ampunkan aku ada sedekah ni ya Allah. Ada dah jadi satu cara dia untuk menarik orang bersedekah. Ingat kita Allah la yazaluna yatasaalun cuma situ yasalun sebab di situ meminta-minta sehinggalah hatta laisa akan dibangkit ke akhirat kelak di wajahnya tidak ada langsung daging. Daging sebab apa? Sebab dia minta benda yang apa tuan-tuan? Dia minta benda yang dia tak sepatutnya minta. Ini hati-hati dalam Allah. Karena sekarang ni banyak kita nak buat charity dinner untuk minta bantuan. Sedangkan akaun dia banyak lagi. Ni saya tengok sebahagian ada perangai macam ni. Tengok akaun persatuan ada berapa? Ada 8 juta. La haula wala quwwata. Ada 8 juta, dia masih lagi nak meminta-minta kepada orang. Apa yang dia nak buat? Dengan 8 juta ringgit, 10 juta ringgit, 6 juta ringgit. Adakah kamu nak buat bisnes? Kemudian sebagainya pula, dah bagi bukanlah gunakan untuk dakwah 100%. Gunakan untuk, Masya Allah, upgrade sini. Sampai ke tahap jadi membazir. Kipas sampai 5 dalam satu bangunan. Memanglah orang sedekah. Minta maaf, betul lah orang sedekah. Bagus sedekah. Aircon dah penuh dalam masjid tu. Pasang lagi kipas yang besar tu sampai 3-4 kipas. La haula wala quwwata illa billah. Apa gunanya cara Allah?
saya tegur. Pasal setengah masjid yang kaya macam ni, buka puasa, buffet, mahal-mahal apa semua. Pada masa yang sama, ada surau yang tak cukup makan nak buat bagi buka puasa. Apa salahnya dia kena ambil bagi kat situ sikit. Orang nak simpan duit banyak-banyak tak apa. Dan nak pula dia punya jemaah dia semua dah kaya-kaya, dah kenyang-kenyang perut semuanya. Ini kadang-kadang ada masalah je. Masjid tu nak jadi apa macam berlumba-lumba nak jadi masjid yang terkaya. Itu juga dengan sebahagian NGO Islam yang pakai nama Islam. Allah Ustaz, na'udzubillah. Jadi, dan ni yang berlaku pada zaman sekarang yang kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan. Akhirnya zaman sekarang lebih dari teruk daripada pula dia ambil makan pula daripada benda tersebut. Sekarang 30% kan tuan-tuan kan. Buat NGO, tuan-tuan tahu tak? Buat NGO ni semua dapat 30% kan. Kalau tuan-tuan sedekah 900,000 dekat NGO tu, 300,000 dia ambil. Lepas tu sekarang ni berlumba-lumba semua nak buat NGO, charity sana charity, 30%. Jadi kalau katakanlah wang terkumpul daripada sedekah dia 3 juta, 1 juta dapat pada pengurusan. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Di antara mereka ada orang yang tidak mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid sehingga dah ditangguhkan ketetapan atas mereka dan mereka tidak tahu apakah mereka diazab atau diterima taubat mereka. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Rasulullah Allah telah beri taubat kepada Nabi, kaum muhajirin dan ansar, sehingga firman Allah Ta'ala, wa 'ala thalathati alladhina khulifu ila isba'in, dan 3 orang melanggar peperangan, sehingga firman Allah akhirnya, innallaha huwa tawwabur rahim wallahu ta'ala a'lam. Maka dengan ini tamatlah kisah perang Tabuk. Maka Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, seperti kebiasaannya, lepas berlaku satu kejadian, beliau akan membawakan 2 poin yang penting, iaitu apa dia? Pertama, apakah dia hikmah daripada peperangan tersebut, dan juga yang kedua apa dia? Masail fiqhiyah, masalah perbincangan masalah fiqh yang terdapat di dalam sesuatu peristiwa tersebut. Maka kat sini Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala beberapa kandungan fiqh ni bukan sebenarnya masalah fiqh itu fiqh kefahaman yang kita boleh keluarkan daripada peristiwa peperangan perang Tabuk ini. Mari kita baca. Faminha jawazul qital fi syahril haram in kana khurujuhu fi Rajab mahfuzan ala ma qalahu Ibn Ishaq, walakin ha huna amrun akhar wa huwa anna ahli al-kitab لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب فإنها كانت تحرمه وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين وذكرنا حجة الفريقين. Kandungan fiqh dan faedah yang pertama iaitu bolehnya berperang pada bulan haram sekiranya perlu untuk berperang pada bulan yang haram. Dengar, bukan maksudnya kalau kita diserang oleh musuh sekalipun tak boleh ni bulan yang haram, jadi kita tak boleh keluar perang. Salah. Apabila keluarnya Nabi SAW pada bulan Rajab adalah riwayat yang mahfuz. Mahfuz maksudnya lawan kepada riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz, riwayat mahfuz, riwayat yang sahih. Sebenarnya yang dikatakan oleh Ibn Ishaq. Akan tetapi di sini ada perkara lain, bahawa ahli kitab tidak mengharamkan peperangan pada bulan haram. Berbeza dengan kaum Arab, kerana kaum Arab lah yang mengharamkannya. Maksudnya yang nak perang Nabi perang Tabuk dengan orang mana? Orang Rom, bukan orang Arab. Itulah ditemukan sebelumnya bahawa dalam hal penghapusan hukum pengharaman perang pada bulan haram ini dapat 2 pendapat, dan telah kami sebutkan argumentasi kedua belah pihak. Yang sahihnya apa? Yang sahihnya ialah qaulul jumhur bahawa tidak boleh berperang pada bulan yang haram kecuali lil maslahah ar-rajih, kecuali kerana ada maslahah yang rajih, kecuali ada maslahah yang rajih. Yang kedua, bolehnya bagi seorang imam secara terang-terangan menyampaikan kepada rakyatnya, mengumumkan suatu perkara yang jika ditutupi dan disembunyikan akan mendatangkan mudarat bagi mereka, agar mereka boleh mobilize kekuatan baginya dan mempersiapkan persiapan untuknya
dan bolehnya imam menutupi perkara lain dari mereka dan mengandaikannya semata-mata untuk tujuan maslahat. Apa poin daripada ni, tuan-tuan? Agak-agak tak tahu maksud dia. Poin yang kedua ni ialah isu berkenaan dengan Nabi SAW. Nabi tak bagi tahu kebiasaan Nabi bila pergi perang. Nabi takkan bagi tahu di mana tujuan, tempat destinasi yang akan dituju. Kenapa Nabi tak bagi tahu? Sebab apa? Sebab dia akan membahayakan tentera umat Islam. Dia katakanlah nak pergi perang dekat Uhud contoh, ataupun Badar. Dia dah bagi tahu dah semua orang. Oh, tuan-tuan semua, kita semua nak pergi Badar. Atau perang Uhud lah, ataupun perang Khandaq ke, ataupun perang apa saja peperangan lah. Macam perang Taif ke atau seumpama dengannya. Kebiasaan Nabi takkan bagi tahu. Sebab kalau Nabi beritahu nanti ada orang yang terbocor rahsia. Bila terbocor rahsia nanti takut yang akan berlaku bila musuh akan buat perancangan yang buruk kepada umat Islam. So Nabi SAW dia tak bagi tahu tentang manakah destinasi. Kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk Nabi tahu. Kita nak pergi Tabuk jarak dia sekian dan sekian dan sekian. Kenapa tuan-tuan? Kat sini kata kerana maslahah. Kata kat sini. Bolehnya seorang imam secara terang-terangan menyampaikan kepada rakyatnya merupakan suatu perkara yang jika ditutupi akan mendatangkan mudarat bagi mereka. Jadi kalau tutup nanti, kalau kita kata dia tak bagi tahu nak pergi Tabuk, nanti para sahabat kata bila sampainya akhirnya dia punya semangat dah jatuh. Maka mendatangkan mudarat. Maka Nabi SAW tak bagi tahu. Okey? Agar supaya boleh memobilisasi kekuatan baginya dan mempersiapkan persiapan untuknya, maksudnya Nabi nak sama beritahu kita akan ke Tabuk. Tabuk ni jarak dia 800 km. Ataupun kurang daripada itu, lebih kurang. Jadi sebabkan jarak dia yang terlampau jauh tadi, maka Nabi SAW beritahu tempat kita ni jauh. Jadi kamu kena prepare, kamu punya makanan, minuman untuk perjalanan yang jauh ni agar disiapkan semangat dia, moral dan juga perbekalan yang cukup. Dan bolehnya imam menutupi perkara lain dari mereka dan mengandaikannya semata penasihat. Dan boleh saja pemimpin itu tutup. Kalau pada masalahnya tutup lagi baik. Dekat sini tuan-tuan rahmatullah, ini adalah satu benda yang sangat penting betul. Pemimpin tidak semestinya kena bagi tahu semua benda kepada rakyat dia. Ini kena beritahu tuan-tuan. Zaman sekarang ni keadilan, zaman orang nak ni keterusan apa semua, tapi kena ingat tak semua benda pemimpin kena umumkan pada rakyat dia. Ada maklumat yang bersifat maklumat yang sangat sensitif. Sebab ada sensitif dari segi agama, sebab ada sensitif dari segi ekonomi, sebab ada sensitif dari segi perkauman dan seumpama dengannya. Maka dia tak bagi tahu, pemimpin tak bagi tahu. Takut nanti dia punya mudarat lagi besar daripada dia punya kebaikan. Saya bagi satu contoh senario, contohlah. Katakanlah pada suatu keadaan di mana ekonomi suatu negara itu telah dikuasai oleh orang bukan Islam dengan keadaan yang sangat dahsyat. Tetapi masih lagi terkawal. Saya contohnya bukan semesti Malaysia ni, saya cakap umum. Bila pemimpin mereka pemimpin Muslim. Dan mereka mereka tahu benda tersebut. Tetapi berdasarkan kajian mereka berdapati masalahnya adalah untuk tak bagi tahu orang awam bahawa mereka telah dikuasai oleh orang kafir. Takut nanti dia akan berlaku kesan yang buruk. Kalau orang kafir kata, rupanya kita menguasai. Kalau kita buat macam ni, kita buat macam ni, kita boleh runtuhkan kerajaan, kita boleh ambil alih negara ni jadi negara kafir contohnya. Nampak tak? Jadi benda-benda macam ni lah yang akan menyebabkan membahaya. Dilihat pada yang ada masalah. Okay, jadi tak semua benda pemimpin kena beritahu. Hatta kita sekali pun dalam rumah. Tuan-tuan, ibu bapa, saya rasa kebanyakan yang dengar ni ada juga sebagian ibu bapa. Adakah tuan-tuan beritahu semua benda ke anak-anak tuan-tuan? Semua benda beritahu.
berapa akaun, berapa jumlah duit, apa semua. Hatta siasat ada sebagai suami pun tak bagi tahu semua benda kepada isteri, dan isteri juga tak bagi tahu semua benda kepada suami. Ini masalah. Jadi kata kalau macam itulah, seorang ibu bapa pun ada benda yang dia rahsiakan daripada anaknya kerana masalah. Tiba-tiba bila datang bab pemimpin, tak boleh, pemimpin kena bagi tahu semua benda. Ini masalah ni kena kita kena perhatikan baik tentang mengubah. Saya cerita bab ni banyak, tapi saya takut nanti termasuk dalam masalah politik dan juga benda tak sepatutnya saya ucapkan. Jadi barakallahu fikum. Cukup dengan itu, iaitu pimpin. Suatulah sebagian ahli bijak pandai dia kata, rakyat itu apabila dia melihat daripada kaki bukit, dari kaki gunung, dia nampak ke atas. Okey. Sebab tu dia kritik. Seorang pemimpin, dia berada di atas gunung, dia nampak semua benda. Dan dia tahu sekian. Dan benda terjadi sendiri. Dulu pernah ada satu hamba Allah Ta'ala ni, dalam bab sebelum dia jadi menteri, dia hentam habis-habisan perempuan ketidakadilan dalam depan pekerja sekian sekali dia jadi menteri tenaga kerja apa semua. Baru dia kata, dia keluar dalam televisyen, dia kata, betul lah, saya sangka benda ni mudah, rupanya tak seperti apa yang macam itulah baru kita faham. Jadi kita tetap seperti dia mimpi, kita terangkan semua benda pada rakyatnya, sekiranya padanya ada masalah dengan tak bagi tahu. Tapi kalau masalah hanya bagi tahu, yes, maka bagi tahulah. Dan nak timbang tara antara masalah dan tak masalah ni, lain tak bukan adalah dikena rujuknya para ahli ilmu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kandungan yang ketiga, bahawa apabila imam merintahkan pasukan untuk berangkat, maka wajib bagi pasukan untuk berangkat. Nampak, imam ni maksudnya memerintah. Imam ni maksudnya memerintah, bukanlah imam masjid. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menyelisihi tanpa seizin imam, tanpa izin imam. Bahawa ketaatan kepada pemimpin ni ialah benda yang wajib antara Allah. Nampak? Wajib untuk keluar pergi berjihad fisabilillah. Itulah banyak kita akidah ahli sunnah, dia menyebut apa dia? Dia kata, iaitu keluar pergi al-jihad ma'al a'immah wajib. Okey. Barruhum kana aw fajira. Yang di kalangan baik mereka, barruhum kana aw fajira. Di kalangan baik ataupun yang buruk, kena taat. Dan dekat sini dia tak kata Rasulullah merintahkan, dia tak kata bahawa bila Rasulullah merintahkan, tak kata imam. Itu nampak Ibn Qayyim dikeluarkan kepada imam memerintah. Walaupun kita benci sekali kata kalau beritahulah pemimpin ya Allah ambil rasuah bilion-bilion, tapi bila berlakunya perang jihad fisabilillah, dia kata kamu wajib keluar. Maka wajib dia kata alah pemimpin kita pun rasuah, aku tak nak keluar. Tak, kita pun berdosa kalau tak keluar. Dan tidak disyaratkan dalam kewajipan tersebut untuk berangkat dengan menyebutkan satu persatu individu yang tak pastinya. Okey, wajib maksudnya aku pemerintah tak sebut nama aku, pemerintah kata pergi perang tapi pemerintah tak sebut pun nama aku. Alhamdulillah. Tak semestinya kena sebut nama satu persatu barulah dia diwajibkan pergi perang. Tak. Ini satu lagi benda yang poin yang sangat penting yang kita perlu faham. Bukan semestinya dia kena diperintahkan dengan 100%. Maksudnya pemimpin tu kena jemput dia secara individu. Kata wajib bagi semua orang lelaki untuk keluar pergi jihad, pergi perang. Kata tapi dia tak sebut aku secara personal. Tak sahih daripada Allah. Tak wajib dia kena keluar. Okey, melainkan kapan imam menyuruh pasukan untuk berangkat perang, melainkan maka semua individu harus keluar berangkat bersama. Maksudnya apa ayat ni? Salah tu terjemahan tu. Dia kapan bila pun.
bila pun imam menyuruh pasukan untuk berangkat perang, maka semua individu yang harus keluar berangkat bersama imam. Inilah kondisi pertama dari 3 kondisi jihad fi sabilillah yang hukumnya fardu ain. Kondisi kedua, jika musuh telah masuk, juga fardu ain. Kondisi ketiga, ketika berada di hadapan di antara kedua belah pihak. Maksudnya 3 keadaan ni tak boleh berpatah balik lah. Satu, bila pemerintah suruh, wajib keluar. Yang kedua, bila musuh dah masuk dalam negeri kita, masa tu wajib fardu ain dah, wajib keluar pergi perang. Tak boleh dia kata pemerintah tak panggil pun. Tak, dia kena wajib perang. Yang ketiga, ketika dah bertemu dengan musuh, tak boleh kata katakanlah asalnya jihad tu fardu kifayah. Kalau asalnya jihad tu fardu kifayah sebelum keluar. Tapi bila dah bertembung dengan musuh dah bertemu dengan depan mata, tak boleh kata ini kan fardu kifayah, aku nak balik lah. Tak boleh. Kalau macam tu bahaya umat Islam. Faham tak? Ketika ada jihad fardu kifayah ni tak fardu ain. Contohnya katakanlah biasanya jihad yang jihad keluar, nak meluaskan kerajaan umat Islam, nak meluaskan dakwah dengan jihad fisabilillah. Katakanlah masa tu kita ditadbir oleh pemimpin muslim yang saleh, pemerintah, dan kita berada dalam kekuatan, ketenteraan, lalu pemerintah kita kata apa kata kita luaskan pemerintahan negara Islam ini dan kita pergi menyerang negara kafir contohnya, maka apa hukumnya ketika itu? Pemerintah kata ini jihad fardu kifayah, tak wajib, aku tak wajibkan, siapa nak bersama boleh join. Katakanlah saya pun kata okeylah ini fardu kifayah, saya pun join, dah masuk dah. Apa hukum masuknya awal tu, wajib ke sunat? Kalau ada cukup tentera dah cukup, tapi nak join juga, itu hukumnya sunat. Tetapi bila dah bertempur dengan musuh depan-depan, maka ketika itu boleh tak dia patah balik ke belakang? Tak boleh. Dia tak kata, oh benda ni hukumnya sunat, jadi apa salahnya macam sembahyang sunat, saya stop sembahyang sunat, dosa tak? Tak dosa. Tak. Dalam jihad, dia dah bertempur dengan musuh depan dengan depan, tak boleh. Tak boleh patah balik. Illa mutaharrifan liqital atau mutahayyizan ila fi'ati. Melainkan kalau dia nak undur, nak rancang balik ketenteraan dia, ataupun mutahayyizan ila fi'ah, ataupun dia nak pergi join kumpulan yang lain. Faham tak? Ini ketiga kondisi yang jihad fisabilillah hukumnya wajib. Barakallahu fiik. Kandungan keempat, keharusan berjihad dengan harta benda sebagaimana diharuskan dengan jiwa raga. Macam perang Tabuk tu, keadaan susah umat Islam, lalu Nabi kata manjahaza jaisyal usrah falahul jannah. Barang siapa yang persiapkan tentera di waktu yang susah ini, sa'atul usrah falahul jannah, maka dah bagi syurga. Maka itu yang ketika Abu Bakar Siddiq bagi semua harta dia tu. Ini adalah salah satu dari riwayat Ahmad. Inilah pendapat yang benar, tidak disangsikan lagi. Dan perintah jihad dengan harta benda adalah saudara kandung dengan perintah berjihad dengan jiwa raga, sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran. Okay? Bahkan disebutkan terlebih dahulu daripada jihad dengan jiwa raga pada semua tempat kecuali pada satu tempat. Ini menunjukkan bahawa jihad dengan harta benda lebih penting dan lebih ditegaskan daripada jihad dengan jiwa raga. Ya, betul. Maksudnya kita kena keluarkan harta kita untuk jihad fisabilillah. Ustaz, zaman sekarang tidak ada perang lagi Ustaz, macam nak keluar fisabilillah? Jihad kita ialah jihad sekarang ni ialah jihad dengan membantah kesesatan golongan yang melampau. Okey, membantah golongan yang menyelewengkan agama. Ini jihad. Ini wajib juga ni. Jadi kata Nabi Allah, janganlah bagi duit. Ada setengah orang dia nak sedekah tapi dia malas. Tak maaf saya sebut yang pendengar-pendengar sekian yang ada duit, minta maaf saya sebut. Tapi saya nak kena sebut juga. Ada setengah orang dia ada duit, dia ada harta. Lalu keluar dah kata orang yang berharta perlu bersedekah. Lalu apa saja membujur lalu minta patah dia pun sedekah. Bagus, alhamdulillah khair. Kita bagi je lah ni, ada pusat tahfiz saya ada. Kita bagi je lah, ada pusat dakwah ni, kita bagi je lah. Tanpa dia kaji. Pusat tahfiz ni pusat tahfiz sunnah ke? Pusat tahfiz ni ajak orang kepada Quran dengan sunnah atau manhaj salaf ke? NGO fulan ini dakwah dia mengajak orang kepada sunnah ke? Atau ajak orang kepada individu? Atau ajak orang kepada kumpulan dia saja? Atau ajak orang kepada jemaah dia saja?
Bila kita cakap benda ni, maka dia kata, maka dia kata, tak apalah Ustaz, kita bagi je lah. Yang penting kita bagi. Itu yang akhirnya jadi fitnah zaman sekarang. Kita kena ingat, kita kena bagi orang yang betul jihad di sabilillah. Jihad di sabilillah adalah jihad di atas Quran dan sunnah Nabi atau manhaj salaf. Kita tak kena ada effort sikit. Buat kajian sebelum nak bagi duit tu. Saya nak bagi duit, saya nak sedekahkan tahfiz. Kaji tu, tahfiz tu tahfiz sunnah atau tak sunnah. Nak bagi ke NGO, sunnah atau tidak sunnah. Kita takut nanti tuan-tuan bagi satu pusat tahfiz tu melatih ahli bid'ah yang akhirnya akan menentang sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab malas. Malas mengkaji. Yang penting ada duit, bagi je lah, sedap, aku busy. Tidak ada lakukan bahawa jihad tersebut adalah salah satu daripada dua bentuk jihad. Apa dalil? Bahawa orang yang siapkan peralatan, menyiapkan barang-barang, keluarkan harta ni, maksud dia sama juga berjihad. Hadis Nabi yang depan mati kita sekarang, kita tengok ada dekat skrin ni, dia berkata, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan peralatan, buat sekolah, buat berikan Quran, berikan kitab, sediakan peralatan, apa semua untuk dia berjihad. Menjahaza ghaziyan, dan nanti ilmu tu jihad tak? Dia boleh jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dalam untuk ilmu, fahuwa fi sabilillah, sumpama dia fi sabilillah hatta yarji', semua jalan Allah setelah dia pulang. Jadi masalah ni kena perhatikan juga. Dan kena tengok timbang tara. Dikala orang zaman sekarang ketika tak cukup makan, maka bagi makan dulu. Dikala orang yang perlukan ilmu sunnah ni, dibagi kepada orang yang berjuang ilmu sunnah. Barakallahu fikum. Maka jihad dengan harta diwajibkan bagi yang mampu, sebenarnya diwajibkan bagi yang mampu dengan raganya, dengan jiwanya pula. Dan berjihad dengan jiwa pula. Zaman sekarang ustaz jangan jihad dengan jiwa, perang tak ada. Jihadlah dengan gunakan kepandaian anda. Ada sebahagiannya dulu pakar accounting, kerja account bertahun-tahun, kan? Macam mana ustaz saya nak berjihad dengan jiwa dan raga saya, duit dah banyak, dia sekaja. Raga macam mana pula? Kamu ni pakar accounting, apa kata kamu latih? Ustaz dia buat sekolah tahfiz je. Ustaz ada proper account tak? Kalau saya ni tak pandai buat account, buat sekolah tahulah. Mari saya ni dulu, saya ni pakar accounting. Mari sini ustaz, saya tolong ustaz buat account yang bagus. Yang tahu tahfiz sekarang tak pandai menguruskan wang koken, tapi dia tak nak pun keluarkan jiwa dia untuk bantu buat orang buat account ke seumpama dengan dia. Ada yang belajar IT bertahun-tahun, pakar IT, pakar sistem, boleh buat sistem untuk syarikat besar-besar. Dia dulu buat sistem untuk syarikat Shell lah, syarikat Petronas lah, syarikat mana-mana. Kemudian dia tengok sistem, orang tengok ni sistem tahfiz ni. Dia tahu nak komen, inilah dia. Tahfiz ni pandai je buat tahfiz. Tapi tak selesai. Kau lah pergi ke depan, bagi kau punya skill kamu untuk buat benda ni. Ini yang kata berjihad dengan jiwa dan raga. Ni tak kalau boleh, you nak pakai I punya skill, you nak pakai I punya servis, bayarlah puluh ribu. Jangan dia dah gaji dah puluh ribu dah. Sama saya sebut, saya kadang jadi marah abang. Okay. Bukan saya nak komen ke apa tidak. Kadang orang dia tak faham jihad dengan jiwa tu macam mana. Kan? Dia dulu kerja restoran, kerja hotel besar-besar. Dia yang uruskan cara macam mana F&B, food and beverages diuruskan hotel, dia tahu. Dia tengok cara tahfiz ni ustaz, cara ustaz uruskan makanan ni tak betul. Mai ustaz saya tolong, ustaz cara nak buat uruskan makanan supaya mantap. Okey. Ini macam tu lah zaman Nabi SAW. Ada yang pakar buat bangunan,
ada yang pakar menembak, ada yang pakar memanah, ada yang pakar menulis, ada yang pakar kenderaan, ada yang pakar kuda. Semuanya datang dan bagikan jiwa dia untuk Islam dalam bab tersebut. Tapi malangnya zaman sekarang tak macam tu. Saya kata, satu, harta dah bagi dah. Yang kedua, jiwa dia kena bagi. Dia kena bagi jiwa dia. Dia awak kerja immigration, awak kerja apa bahagian ni. Dia nak bawa syekh datang dari luar nak mengajar. Kena melalui proses yang dia pun tak apa nak faham sangat. Tolong Ustaz, kat Ustaz saya kerja immigration. Ustaz saya nasihat Ustaz buat macam ni supaya mudahkan perjalanan. Pernah buat macam tu tuan-tuan Allah. Kalau Ustaz saya ni seorang suri rumah macam saya di jihad fisabilillah. Anak-anak dah besar. Datang, Ustaz boleh tak satu hari saya tolong Ustaz masak untuk anak-anak. Belajar supaya boleh makan dengan baik. Ustaz saya ni pakar dalam nak desain buku. Saya boleh desain buku-buku yang cantik, bagus untuk mereka. Macam ni lah dakwah boleh berjalan kepada Allah. Dan saya percaya, dan saya tuan-tuan juga percaya bahawa kalau semua orang dia boleh bagi skill dia untuk menyebarkan sunnah, saya sebar Allah subhanallah. Sunnah ni akan tersebar ke seantero alam. Tapi malangnya kita malas. Saqaltum ila al-ard. Pegat nak duduk. Buat apa aku nak pergi kepala. Bawa benda ni. Biar aku dah izin, aku dah ada janji dah selesa. Biar aku weekend aku pergi jalan, pergi holiday, cuti banyak holiday. Okay, lepas tu okay lah kita hidup kencing lah. Apa nak kita buat benda pening. Allahu Akbar. Sama lagi tidak akan sempurna jihad dengan raga kecuali dengan mengeluarkan harta benda. Dan tidak akan mendapat pertolongan kecuali dengan kuantitas dan persiapan. Al-adad wal uddah. Allahu Akbar. Ini kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Okey. Bahasa Arab dia. Illa bil adadi wal udad. Sahih. Dengan kuantitas dan persiapan. Bila seorang tidak mampu menambah kuantitas pasukan, nampak ni. Bila kamu tak mampu nak keluar, katakan Ustaz saya lemah, saya sakit, tak mampu untuk menambah kuantitas, menambahkan ramainya umat yang nak berjihad fisabilillah ini, maka bagilah harta, bagilah duit, bagilah jihad fisabilillah. Apabila haji dengan harta diwajibkan bagi seorang yang tidak berkuasa dengan raganya, maka jihad dengan harta benda. Apa haji pula ni? Wa idza wajaba al-hajj bil mal 'ala al-'ajiz bil badan. Apabila diwajibkan haji dengan harta ke atas orang yang lemah dengan badannya, maka dia boleh. Apabila haji dengan harta diwajibkan bagi seorang yang tidak kuasa dengan raga. Maksudnya apa? Orang yang tak mampu nak pergi haji, dia sakit. Dia kena buat apa tuan? Dia kena buat badal haji pula. Dia kena keluarkan duit. Betul tak? Orang yang kata dia nak pergi haji, tapi duit ada, tapi badan dia tak sihat dan dia tak mampu nak pergi haji. Maka dia boleh buat badal haji, betul tak? Dia boleh bayar. Jadi kalau haji dia bayar untuk gantikan jiwa dia, maka jihad pun sebegitu juga. Maka jihad pun sebegitu juga. Allahu Akbar. Wa minha ma baraza bihi Uthman bin Affan min nafaqat. Yang kedua, infak yang sangat besar diserahkan oleh Uthman bin Affan dalam peperangan ini. Beliau juga melalui seluruh kaum 1000 ekor unta dari Allah. Banyak betul. Ghafarallahu laka ya Uthman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma abdaita. Sungguh Allah Ta'ala mengampunimu wahai Uthman atas segala dosa yang engkau sembunyikan dan engkau tampakkan dan engkau tutup dan apa yang engkau perlihatkan. Beliau SAW bersabda tidak ada sesuatu pun yang akan beri mudarat pada Uthman setelah hari ini dan sedekahnya. Okey, dia telah mensedekahkan 1000 dinar. Saya kata 1000 ekor kambing, unta, 1000 dinar. Okey, 1 dinar ni seperti yang saya sebutkan, apa macamlah harga 1 dinar? Ialah seekor, harga seekor kambing. Sebab tu saya kata 1000 ekor kambing tadi. Harga saya 1 dinar ialah harga seekor kambing. Sekarang seekor kambing berapa harga dia? Katakanlah 1000. Seekor kambing harga dia 1000. Maksudnya nilai Uthman bin Affan sedekah ketika itu adalah 1 juta. Sedekah 1 juta sedekah.
300 ekor unta. Berapa harga unta sekarang tuan-tuan? 5,000. Mana ada 5,000? Kita boleh google lah, tengok harga ekor. Katakanlah 10,000 harga seekor unta zaman sekarang. Okey, katakanlah kita ambil lebih ringan. 800 lah kata. 8,000. 8,000 dah 300 berapa tuan-tuan? Kosong, apa tu? 24 juta tuan Allah. Betul tak? Ada 240,000. Betul? Yes. Nah. Lebih lagi dah, betul tak? Kalau kita 8,000 darab 10 darab 100 jadi 800,000. 100 ekor lah, 24 juta lah, betul lah. 5 juta ringgit senjata dan pelanarnya. Yang terakhir, yang ini cuba habiskan 340. Orang yang tidak memiliki kemampuan financial, tidak mendapat uzur hingga dia mengupayakannya, dan ketidakkemampuannya bisa dibuktikan. Ini satu lagi. Ustaz, saya tak mampu Ustaz untuk sedekah. Baik, tengok ada Astro dekat rumah. Ustaz, saya tak mampu Ustaz untuk bersedekah, jihad fi sabilillah, untuk nak keluarkan harta untuk berjihad fi sabilillah. Tengok rumah ada Netflix. Ustaz, saya tak mampu Ustaz nak berjihad fi sabilillah, tapi kereta ada 3. Ustaz tak mampu Ustaz jihad fi sabilillah. Dia kena mengupayakannya. Di sini mengupayakan maksudnya mengusahakannya. Dan ketidakmampuannya terbukti, baru kata saya tak mampu untuk pergi berjihad, tak mampu ada kenderaan untuk pergi perang, baru dimaafkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menafikan ketidakmampuan dari mereka, iaitu kaum muslimin yang tidak memiliki kemampuan setelah mereka mendatangi Rasulullah agar membawa mereka. Aku tidak punya apapun untuk berkata. Akhirnya dia baca kisah ni kan, bagaimana para sahabat tadi menangis sebab tak dapat pergi perang. Lalu mereka kembali saya menangis kerana tinggal daripada mereka terjadilah ketidakmampuan dan tidak dibebani dosa baginya. Maksudnya kena usaha dulu. Dan usaha tak dapat, barulah dinamakan dia tak mampu nak pergi berjihad. Wallahu ta'ala alam bisawab, tuan. Saya nak stop dekat sini. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kemaafan dan keampunan, beri kita kekuatan untuk betul-betul berjihad fi sabilillah macam mana para sahabat dulu keluar dalam peperangan Tabuk. Ada soalan ke Akhi Imran? Kalau tak ada, kita berhenti sekadar ini saja. Semoga Allah SWT bagi kita kekuatan untuk menyambung lagi pengajian ini pada kuliah akan datang. Kita berhenti sekadar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.